Sebuah bandar lama menyimpan sejarah. Namanya dikaitkan dengan kehadiran Uqbah, pembuka Afrika Utara. Hembusan bayu daratnya membawa kisah silam bandar ini ke lautan Atlantik untuk dikongsi bersama. Safi berada pada jarak 341 km dari ibu negeri Morocco. Jalinan warisan silam dan pembangunan moden membentuk wajah bandarnya hari ini. Dengan penduduk melebihi 300,000 orang, ia telah menempuh sejarah sejak zaman pelayar-pelayar Finik lagi. Kegiatan harian penduduknya berpusat dalam bangunan lama yang dikelilingi tembok tinggi. Madinah, gambaran kehidupan penduduk kaum Barbar dan masyarakat Arabnya. Ia sebuah kubu lama menempatkan bangunan kediaman, masjid, tinggalan penjajah dan premis perniagaan. Roti bulat daripada tepung gandum ini dipanggil khubzun. Ia makanan pilihan utama penduduk di sini. Kebiasaannya disediakan sendiri oleh setiap keluarga. Namun, bagi mereka yang kesuntukan masa, ia boleh didapati di sini. Nama bandar ini meniti perjalanan sejarah yang menarik menurut seorang usahawan tempatan, Sercini Ahmad. كذلك جاء عقبة بن نافع لنصر الدولة لنصر الإسلام. ولما جاء عقبة بن نافع إلى هذه المدينة وكان وراءه انتشار الإسلام فوجد البحر أمامه وقال لو علمت ما وراء هذا البحر لما أديت أمانتي من ورائه. وقال كذلك وأسفه، بهذا سمي مدينة أسفي على هذا الاسم أسفه، ولهذا سميت هذا الاسم. Asafi adalah nama lamanya. Nama ini lebih digemari oleh penduduk tempatan yang berbahasa Arab kerana kaitannya dengan pahlawan Uqbah bin Nafi'. Namun selepas kemerdekaan, ia lebih dikenali sebagai Safi. Perusahaan kraft tangan seperti Tembikar ini menjadi identiti bandarnya. Kewujudan pasar khas menjual barangan ini menyelahkan ikatan rapat antara penduduk tempatan dengan kehalusan kerja tangan itu. Corak bermotif geometri, tumbuh-tumbuhan, alam semula jadi dan pemandangan keindahan Safi sendiri menghiasi permukaan tembikarnya. Tembikar untuk digunakan sebagai mangkuk, pinggan, pasu dan pemegang lilin adalah asas industri di sini.
bentuk-bentuk itu menjadi pilihan pengunjung yang bertandang ke pasar ini. Tembikar yang tersusun di lorong-lorong sempit menambah kemeriahan warna bangunan Medina. Safi dikatakan kaya dengan tanah liat bermutu. Ia diambil dari kawasan tanah tinggi Atlas. Kemahiran ini diwarisi sejak turun-temurun. Cetusan rasa pelukisnya dipindahkan pada tembikar yang bakal dijual. Sajini Ahmad, nama yang disegani dalam industri membuat tembikar di Safi. Kerja-kerja melorek ukiran dan mewarnai tembikar dilakukan oleh pekerja berasingan. Perniagaan ini diwarisi sejak 7 generasi yang lalu. Bandar lain di Morocco yang turut terkenal sebagai pengeluar tembikar ialah Bandar Fez. Sajini sendiri berasal dari Fez. Dia mengikut bapanya berhijrah ke Safi dan memulakan industri ini. Keluarganya berketurunan Arab. Ruang pameran Sajini Ahmad lebih menonjol daripada pengusaha-pengusaha tembikar lain. Dinding di bahagian luarnya memaparkan kehidupan generasi awal yang mengusahakan industri ini. Sejarah pembentukan namanya serta kaitan dengan kehadiran Uqbah bin Nafi' meniup semangat Islam yang tinggi di kalangan masyarakat tempatan. Walaupun beberapa buah dinasti Islam muncul di Morocco, seperti kerajaan Idrisiyah dan Murabitun, namun tinggalan kerajaan Al-Muwahhidun pada kurun ke-12 lebih menonjol. Mereka mendirikan tembok mengelilingi kota ini serta mendirikan masjid. Pemimpin Al-Muwahhidun bertanggungjawab membangunkan Bandar Safi sebagai pusat pengajian Islam dan kegiatan dakwah. Kegemilangan itu tidak bertahan lama apabila Portugis mendarat di perairannya pada tahun 1508. Mereka menawan Safi dan cuba merubah struktur bandarnya. Keluasan asal tembok sekeliling kota diperkecilkan dan mereka membina kubu-kubu pemerhati di sepanjang pantai. Malah, masjid di dalam kota dibahagi dua. Mereka cuba menggunakan menaranya sebagai menara rumah ibadah mereka. Penjajah itu diundurkan oleh sebuah pecahan kerajaan Islam, Kerajaan Sa'diyah pada tahun 1541. Kerajaan itu dikatakan telah membina masjid ini. Bagaimanapun sebuah kerajaan lain selepasnya didakwa mendirikan masjid yang sama. Persoalan siapa dulu mendirikan masjid ini tidak penting. Tetapi sejarah Portugis cuba menafikan hak umat Islam beribadah di dalamnya patut difikirkan. Kesibukan Medina masih seperti biasa, walaupun sejarah umat yang menghuni di dalamnya berubah-ubah
mengikut peredaran masa. Kesibukan pasar tembikar dan premis perniagaan di tengah Medina tidak pernah mengganggu penghuni yang tinggal di bahagian tembok kota. Struktur kediaman mereka masih kekal seperti ketika di bawah kerajaan Al-Muwahhidun. Tazi Rashid, 39 tahun, antara penghuni di kediaman ini. Dia mempunyai kedai jahitan di tengah Medina. Seperti biasa, dia akan pulang ke rumah untuk menunaikan solat Zuhur. Dalam usia 70 tahun, Ibu Tazi akan menyambut kepulangannya dengan hidangan ringan. Hasil perkongsian hidup dengan pasangannya, Latifah, mereka dikurniakan 3 orang anak. Keluarga ini berbangsa Arab, tetapi mereka mempunyai nama barbar. Ia adalah kebiasaan di bandar ini. Anak lelaki yang tua biasanya akan menjaga ibu kandung mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Tazi, sebuah lagi resam hidup di Safi. Dengan menggunakan bekas diperbuat daripada tanah liat dipanggil aksi, Ibu Tazi tenang menjalankan rutin hariannya. Sambil dibantu oleh adik perempuan Tazi, mereka menyediakan makanan untuk 12 orang penghuni rumah ini. Selain keluarga Tazi, keluarga 2 orang adik lelakinya turut mendiami rumah yang sama. Keberkatan yang dinikmati oleh keluarga ini membolehkan mereka hidup dengan aman. Perairan Safi pernah dijadikan pangkalan kapal pelayar-pelayar Finik sebelum Masehi. Hari ini ia adalah pangkalan nelayan tersibuk di bahagian barat Morocco. Lautan Atlantik menganugerahkan limpahan rezeki kepada penduduknya. Ini adalah suasana lewat petang ketika bot-bot nelayan yang turun ke laut pada tengah harinya pulang ke pangkalan. Tuna adalah tangkapan utama mereka. Hasil yang diperolehi akan terus dihantar ke pusat agihan atau diproses untuk ditinkan. Dikatakan sebuah bot yang turun ke laut dalam tempoh 12 jam akan membawa pulang lebih 50 tan ikan tuna. Setiap kali kapal nelayan berlabuh, kawasan dermaga akan dipenuhi orang awam yang ingin mendapatkan ikan-ikan segar. Golongan mudanya pula akan mengambil upah menyiang ikan yang telah dibeli. Ikan bersaiz sederhana dijual dengan harga $4 seekor. Sementara ikan yang bersaiz besar dijual antara $6 hingga $8. Rezeki yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini
sememangnya ada kaitan dengan peranan Safi ketika menjadi pusat pengajian ilmu Islam dan pusat kegiatan dakwah suatu ketika dahulu. Sewaktu Safi berada di bawah naungan kerajaan Sa'diyah, kerajaan yang berjaya mengusir Portugis dari bumi ini pada 1541, bandarnya berkembang sebagai pusat perniagaan yang maju. Namun kerajaan itu akhirnya menemui zaman kejatuhan dan ia digantikan oleh kerajaan baru dikenali sebagai Kerajaan Alwiyin. Ketika itu, Madinah menjadi lebih pesat. Malah mereka membuka perniagaan di bandar ini kepada pedagang luar, khususnya dari Eropah. Kerajaan Alwiyin berasal dari keturunan Saidina Ali bin Abi Talib, iaitu di sebelah anaknya Hasan bin Ali. Mereka datang dari semenanjung tanah Arab pada kurun ke-13. Kumpulan ini tidak berminat dengan politik pentadbiran pada awal ketibaan mereka, tetapi kemudiannya mereka menjadi aktif setelah melihat kelemahan kerajaan Sa'diyah. Evolusi sejarah Safi dimulai dengan kehadiran pelayar Finik, kemudian diikuti oleh tentera Rom. Pada kurun ke-7, ia menerima cahaya hidayah daripada pembawa panji-panji Islam. Pada kurun ke-12, kerajaan Al-Muwahhidun menerajuinya sebelum jatuh ke tangan Portugis pada 1508. Peralihan tampuk pemerintahan masa silamnya mewarnai kebudayaan warga tempatan hari ini. Ini sebahagian daripada sambutan majlis perkahwinan penduduk Safi. Menjelang tahun 1912, ia menerima kehadiran Perancis yang secara langsung menjajahnya. Kerajaan dari Eropah itu memajukan pelabuhan Safi untuk dijadikan pengkalan mengeksport fosfat. Pada tahun 1956, Safi kembali ke dalam pentadbiran kerajaan tempatan setelah Morocco mencapai kemerdekaannya. Tinggalan kerajaan Sa'diyah dan kerajaan Alawiyyin jelas kelihatan pada bekas istana berhampiran lautan Atlantik. Tinggalan mereka menampakkan kesungguhan kerajaan itu mempertahankan kedaulatan Safi. Kesan-kesan sejarah itu kekal bersama generasi di abad 21. Bandarnya mempertahankan ciri-ciri tradisionalnya. Selain menjadi pengeluar tembikar, ia juga kaya dengan hasil bumi seperti fosfat. Pahlawan-pahlawan barbar begitu bergaya mempamerkan kehebatan memacu kuda sambil membidik senjata.
Pertunjukan Marjan memberi ruang kepada mereka memperingati kepahlawanan generasi silam.